Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua penonton-penonton. Oh, ramai dah tunggu Baik, kalau semalam kita dah mendapat sedikit perkongsian kisah menjadi seorang pedagang mata wang asing daripada Hairul, dan kemudian bersama dengan Dr. Forex kita iaitu Cikgu Nonim, Cikgu Nonim, dan juga untuk hari ini pastinya kita akan bersama dengan Cikgu Hassan Hashim ataupun Astro Effect. So, sebelum saya mulakan, suka untuk saya menegur rakan-rakan yang ada dah komen. Sebabnya saya nak kena cepat, sebab banyak info daripada Cikgu Hassan sebenarnya. Baik, Hafiz Din Jamaluddin, Assalam. DJ Pak Su dan Sifu Aslan, Boboy dan Trader-Trader. Bagus. Ada nama Boboy. Menyeluruh. Macam tu lah, bagus. Baik, untuk nak tanya untuk valid re-entry perlu ada full setup di time frame kecil. Kenapa saya pernah jumpa tak bermula daripada ekstrim, yang bermula daripada MHV, apakah masih valid? Baik, itu persoalan dia, cikgu. Baik, kemudian kita ada Mawar Desa. Mawar Desa. Itulah tu. Saya teringat macam zaman-zaman sekolah dulu kita pakai Tantiana. nama tema. Tantiana ingat tak? Pena, nama pena kan? Pena. Baik, Mawar Desa ada Merpati putih terbang lagi. Okey, kemudian Assalamualaikum, dia ucapkan salam. Isaac ada Assalamualaikum Cikgu Aslan, Pak Su, Farid Votek, Assalamualaikum Cikgu, dan DJ Pak Su. Cikgu boleh kupas sedikit pegol insya-Allah kalau sempat. Aku pula yang jawab. Salam daripada Abdul Aziz. Salam Cikgu Aslan, Pak Su dari Brunei. Semoga sihat hendaknya selalu. Amin. Doa daripada Abdul Aziz dan juga rakan-rakan daripada Brunei Darussalam. Lama tak pergi Brunei. Okey, Assalamualaikum daripada Muhammad Fadli Jazni Alil. Assalamualaikum DJ Pak Su dan juga Sifu Aslan, semoga sihat selalu. Terima kasih. Saya dah terkena dengan USD CHF. Gelak, terkena kau boleh gelak H4 lama nak keluar momentum. Tu mungkin silap bacaan ke apalah tu, insya-Allah. Buang pun ada drama terbaik banting. Okey, salam cikgu, minta pandangan pair EA boleh. Zulfazli Mustafa ada, Toshiki Kai DJ boleh. Ziko Sidam, hai DJ Pak Su, Cikgu Aslan, apa khabar? BBMA I very like. Okey, bagus Ziko Sidam. Kemudian daripada Syami MRK ni nak sebut apa? Syami je lah salam cikgu. Baik cikgu, jangan buang masa cikgu. Kita ada sejam je. Saya dah ambil 10 minit ni dah tinggal kan? Tak adalah 10 minit, 3 minit je ambil. Okey, ni daripada Danau Kota baru masuk Mi PT. Assalam Cikgu Aslan, Pak Su, Boboy, Helmi Danau Kota. Baik cikgu, tanpa buang masa, sedikit persoalan telah ditimbulkan. Kadang-kadang dia tak perasan, mungkin dia dah set up cantik dah tu, dia dah baca, dia dah mapping, dah kira semua, tapi terlepas juga dan terkena dekat USD CHF. Itu nanti di kemudian lah. Okey, untuk hari ini cikgu, episod yang ke-127, apa yang nak dikongsikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam DJ kita, Pak Su, abang adik Boboy kita. Abang adik mana satu ni, abang ke adik? Teman-teman trader, teman CTC, sama-sama kita malam ni setiap malam. Setiap Selasa malam kita orang bertiga, alhamdulillah. Allah berikan kita tenaga, berikan kita kegembiraan, keceriaan, kesihatan tu penting tuan-tuan. Sangat-sangat penting. Bila apa tu peringkat, tuan-tuan akan rasa bahawa sangat-sangat bernilai kesihatan tu. Letaklah selambak profit depan mata ke pun tuan-tuan, tapi kalau kena demam sikit cukup lah. Nak makan pun tak selera. Duit yang banyak tu macam tak ada nilai kan. Jadi kita hidup ni berpada-pada lah, berpada. Alright, so terima kasih semua yang berada di luar sana, yang sentiasa bersama kami. Alhamdulillah, malam ni malam yang ke minggu yang ke 127 Wahid Isna Sabah. Wow, lama banyak tu tuan-tuan. Alhamdulillah. Apa sebenarnya saya melihat pergerakan sebenarnya pergerakan besar nak dinyatakan berlaku. Saya melihat saya beberapa teman-teman trader lain memberi analisa, ada yang memberi gambaran-gambaran tampil besar. Memang kita orang menunggu, dan saya tahu tuan-tuan ramai yang menunggu. Cuma dia nak bermula tuan-tuan, pergerakan besar Pak Su, dia nak bermula, dia akan test ramai orang. Dia akan test macam-macam. Kejap-kejap kita rasa nak jatuh tapi tak jatuh.
Kejap rasa nak naik tapi dia tak naik. Dia dah sampai kawasan resistant, kita pun sell. Dia naik lagi, dia naik lagi tuan-tuan. Kita pun Allah susah hati kan. Kita pun cut. Minggu depan dia jatuh. Pam. Betul kata market ni kejam Kejam cikgu. Tuan-tuan, dulu saya kata market ni kejam, tapi sebenarnya itulah market. Kita kena cuba belajar memahami bagaimana market react. Itulah market. Kalau kita tak mampu untuk nak menghadapi dia, memang kita akan mengalami banyak tekanan. Banyak tekanan. Mental, kalau tak tahan mental. Tuan-tuan. So, satu again, kita ulang. Sebelum kita entry, tanya kat diri, berapa USD yang sanggup kita loss kalau kita depo guna USD lah. Right? Berapa banyak yang sanggup kita loss. Jadi kalau kita meletakkan USD 1k, tanya diri, daripada USD 1k tu, berapa yang sanggup kita loss. Kalau kita sanggup loss katakan 10%, maknanya USD 100 je. Tuan-tuan, depo 100 je lah. Lebih baik kan? Bukan apa. Bila profit masuk, semua orang happy. Bila floating merah, jadi macam biasalah, kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu. Entry GBP ku pegang rapat-rapat, moga profit biru mendayu-dayu. Semerah padi Itu bukan. Apa? Itu kita Sri Mersing maksud. Sri Mersing. Watak utama dia adalah Dama. Adik dia Deli, mak dia Pak Malau dan Sri Mersing, dan juga satu lagi Awang Sulong. Tu watak-watak utama cerita tu lah. Cikgu ingat semua Kena buat homework. Pantun ni tuan-tuan, kena buat homework. Baik, okey, menarik. Hari ini keluar Sri Mersing. Dia punya orang kata apa, sabar, dan juga dia tak terima apa Pak Malau beritahu tu. Cuma memang berkesan lah. Dia amat keras hati dia. Kalau dalam bahasa barunya, hati kau keras Roy. Dia macam tu. Orang dah pujuk pun dia tak juga, dia nak pergi tak? Dia nak balik juga. Allahu Akbar. Itulah dia. So sama juga tuan-tuan kita, hati kena keras dengan market lah. Jangan orang kata apa, macam apa, dalam hati ada taman. Setiap orang ada taman, tapi tak tahulah taman dia subur ke sekuntum dua je ke kan. Okay tuan-tuan, kejap kan dah 10.38. Dan sebenarnya apa yang saya nak kongsikan, rentetan daripada saya ambil awal pagi tadi dah pasu. Saya akan fokus kepada high impact. Setiap hari kerja saya, semenjak saya kenal satu website Forex Factory 2005-2006 sampai sekarang dah 16 tahun tuan-tuan. Memang website ni macam ni, dia punya pattern dia bentuk macam ni. Dulu saya gunakan untuk saya mencari ilmu bagaimana nak trade. Sebab tak ada ilmu yang bagus. Alhamdulillah sekarang dah dapat. Cuma saya sekarang kerja saya tuan-tuan, saya pergi satu benda je. Saya mencari tarikh ataupun jadual-jadual perkara-perkara penting atau dikategorikan sebagai high impact. Itu je saya nak tahu. Dan apa yang berlaku pagi tadi waktu 8.30 pagi adalah impact daripada AUD, Monetary Policy Meeting Minutes. Saya tak kisah whatever the name, sebab al-maklum saya tak mahir dari segi fundamental. Saya fokus purely daripada technical. Dan impact daripada AUD memang dah nampak. Dan alhamdulillah, ada yang dah biru, ada yang TP. Tahniah, saya masih hold saya punya entry, iaitu saya buy Euro AUD. Euro AUD, yes, saya bacaan saya, apa yang saya nampak secara technical, AUD masih lagi dalam keadaan bearish. AUD lemah. Jadi untuk tu, macam biasa tuan-tuan, saya akan buka apa tuan-tuan nampak kat depan ni. Di sini adalah 6 pair AUD. Saya ambil sikit sempitan dulu. Selepas ni jangan risau, saya nak fokus pada GBP. Jangan risau. Apa yang berlaku tuan-tuan sekarang di AUD, dan di depan ni ada 6 kotak, iaitu AUD Canada. Saya buka 4 jam supaya nampak lebih jelas. AUD CHF, AUD JPY, AUD USD, Euro AUD dan juga GBP AUD. Okey tuan-tuan, bila kita nak cuba buat analisa, bila kita menggunakan hanya satu pair, sebenarnya sukar ataupun sangat mencabar untuk kita nak buat analisa.
Itu sebab saya menggunakan 6 pair, yang mana kesemua 6 ni ada currency AUD. Semua? Yes, 6. Jadi saya dapat buat bacaan. Yang mana kalau tuan-tuan lihat di sebelah kirinya, top left AUD Canada, bawahnya AUD CHF ataupun OCF, tengah atas AUD JPY ataupun AJ, bawahnya AU ataupun AUD USD. Saya menggunakan 4 jam tuan-tuan. Bacaannya trend. First kita tengok trend masih lagi dalam keadaan downtrend, dalam keadaan jatuh. Jadi impact pagi tadi tuan-tuan adalah sememangnya peluang-peluang untuk nak sell. Sebab 4 jam masih lagi dalam keadaan downtrend. Kita dah nampak, saya ambil contoh AUD Canada, kita dah nampak ada bacaan momentum sell. Dan yang penting EMA 50 tuan-tuan di sini masih lagi berada dalam BB dan mid BB, MA5 high, MA10 high, MA5 low, MA10 low tuan-tuan. Candle garisan tu sangat power. Keempat-empat 510 high, 510 low dan mid BB, 5 garisan tu tuan-tuan, semuanya di bawah garisan EMA 50. Bila yang kecil-kecil tuan-tuan, EMA 50 dia macam dia punya master, dia punya 50 lepas tu 50 pegang ke atas. Kalau katakan kita ambil daily 50 high dua atas. Jadi kalau yang mid BB perjalanan 20 candle, 510 high perjalanan 5 candle, 10 candle untuk resistance, 510 low perjalanan 5 candle, 10 candle untuk support. Kesemuanya lepas tu berada dekat bawah 50. Memang downtrend. Dia nak ubah pada ni lepas tu bukan kerja satu hari, kerja berhari-hari. Jadi kalau berlaku news satu hari tu lepas tu, kalau kita melihat yang pergerakan-pergerakan besar, selagi di daily atau di 4 jam kena berada di bawah garisan EMA 50 tuan-tuan, carilah peluang sell. Kita ikut trend yang kuat. Macam semalam kalau siapa notice, kalau siapa follow, macam Cikgu Noni beritahu, sememangnya katakan ada ketika kita nampak dia nak jatuh, kemudian dia naik tu sebenarnya retrace. Masih ada orang yang buy, tak salah. Tapi kita buy ketika market yang mana sedang buat retrace, sedangkan gelombang besar, ombak besar, wave besar nak terjun. Jadi tuan-tuan kena pilih. Saya sememangnya akan sentiasa mengikut pergerakan ombak besar. That's why siapa-siapa yang pegang monthly, weekly, daily, dia nampak pergerakan besar. Cuma dia mencari di manakah tempat-tempat yang sesuai untuk entry, tujuan untuk nak meminimumkan floating yang merah tu. Tapi direction kena clear. Jadi apa yang kita nampak tuan-tuan, bacaan-bacaan katakan ADACAT ni, saya pergi kepada daily ni lebih jelas lah. Paus pun nampak. Baik. Ni garisan EMA 50 ni. Tuan-tuan, nampak tak atas mid BB? Candle turun naik, touch mid BB turun, Nampak tak sebelum news tuan-tuan? Di daily ni, Tok Paus nampak garisan merah atas ni, merah biru ni tuan-tuan. Dalam BBMA, saya suka benda ni. Saya kalau nampak benda ni tuan-tuan, di daily ke, di 4 jam, saya akan terus tanya dekat guru saya, siapa nampak saya tak cun? Perkataan ni senang kan? Siapa nampak saya tak cun yang ada dekat daily? Okay. Maksud saya tuan-tuan, apabila pertemuan di antara garisan MA5 high, MA10 high dan MABB, kunci dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mencari entry kuat dalam BBMA, pegang di 4 jam dan juga di daily. Kalau tuan-tuan nak sell, jikalau trend macam ni, yang mana 5-10 high berada di bawah, berada di atas mid BB dan juga atasnya adalah EMA 50 tuan-tuan, ini semua setup untuk jatuh yang kuat. Memang cari kecilkan time frame untuk jatuh yang kuat. Memang macam tu. Okay. Dia kalau dia naik tuan-tuan, dia test saja. Dia test saja. Dia nak cuba apa? Yes. Dia test, masa dia test tu lah, kita akan ambil dekat sebelah atas pucuk. Memang walaupun dia naik, kita takkan buy. Saya takkan buy. Saya tahu yang perjalanan daily ni dia nak jatuh, bila kena kecil naik, saya akan sell. Biasa tuan-tuan, saya jenis PO, saya dah tak mampu nak menghadap, saya layer saja. Yalah, tak cikgu kan. Jadi sebab kenapa layer? Sebab saya yakin benda ni, dan juga benda ni dah berulang-ulang saya buat, dan juga saya meletakkan jumlah yang saya sanggup rugi. Penting tu. Itu yang mustahak. Jadi saya tinggalkan. Bila dia jalan, itu yang bergerak tuan-tuan. So basically AUD masih lagi dalam yang kelemah, dan kebetulan saya cakap pasal AUD, ada yang bertanya pasal Euro AUD. Okey tuan-tuan, apabila AUD dalam keadaan lemah, memang kita menjangkakan untuk Euro AUD dalam keadaan menaik. Tetapi setup di 4 jam.
dia belum kuat lagi. Kenapa belum kuat? Okey, saya kongsikan sedikit pergi Euro AUD, kebetulan saya ada entry kat situ. So feel tu adalah okey tuan-tuan, Euro AUD, right. So satu alhamdulillah baru ni saya baru habis kelas. Sebelum tu lupa baru habis kelas, dan dalam kelas saya tanyakan, tuan-tuan biasa tak menggunakan profil? Pak Su nampak macam-macam nama ni kan. Okay. Ini dia panggil profil. Saya cadangkan tuan-tuan, biasakan diri untuk nak membuat profil. Sebab bila kita terfikir satu pair, kita klik pair tu ada. Jadi tak payah kita buat satu profil semua pair ada, kelang kabut. Memang kelang kabut. Sangat kelang kabut. Macam tadi tuan-tuan saya buat profil hanya untuk 6 pair AUD sahaja. Ini cara menggunakan MT4. Dan sekarang bila saya nak buka pada Euro AUD, saya buka satu profil khas untuk Euro AUD. Dan ada yang masih bertanya bila kelas saya, insyaAllah untuk bulan ni kelas pertama dah selesai, Sabtu lepas. Yang kedua pada Sabtu ni saya buat di Kajang. Dan soalan ni tuan-tuan, masalah yang saya hadapi, yang saya terima, sebenarnya tuan-tuan, soalan-soalan yang tuan-tuan tanyakan dalam kelas. Sebab waktu tu saya ada bagi peluang untuk semua orang senaraikan semua soalan masing-masing. Yang lepas cikgu buat macam tu? Saya senarai sampai kadang-kadang soalan saya jawab dalam 1 ke 2 jam, dan kadang-kadang lebih daripada tu ambil masa. Sebenarnya bila saya menghadap tu, saya teringat saya. Sebab soalan tu tuan-tuan, tu semua soalan yang saya hadapi ketika saya mula-mula ada masalah dulu. Ketika saya langsung tak nampak mana jalan dia, tak nampak. Jadi bila saya tengok soalan tu, okey, teringat masa dulu-dulu. Tu tak lama lah, last 4-5 tahun dulu. Itu soalan yang saya tanya. Dan alhamdulillah soalan tu semua saya dah boleh dapat jawapan. Jadi sebenarnya saya nampak, okey, masalah you guys sama macam saya. Jadi apa yang saya kongsikan, bagaimana saya memandang market daripada sisi pandang saya, yang mana saya tunjuk tuan-tuan, saya nak buat untuk, saya nak mudahkan semi trade kan, menggunakan basic BBMA. Jadi saya menggunakan multi time frame. Bila saya cuba pemudahkan, saya tanya yang follow tu faham tak, dan syarat maknanya contoh dia faham adalah bila dia entry dan dia profit, dan dia boleh tahu profit. Alhamdulillah bermaksud apa yang saya kongsikan untuk permudahkan tu dia boleh faham. Sebab kalau kita nak go in detail lepas tu, memang kita penat lah. Tapi kita mesti mencari dekat mana sudut mudah untuk kita nak memandang dari sudut bird eye view, pandangan besar. Itu kita nampak menyeluruh. Okey, saya pergi Euro AUD tuan-tuan. Alright. Apa yang kita nampak di sini? Di sebelah kiri sekali, saya tak pakai H1 sebab saya bukan intraday trader. Okey. Jadi bila kita melihat maksud di sebelah kiri sekali adalah weekly, jelas di sini di weekly ada satu setup. Saya besarkan ni maksud. Okey, nampak ni. Ni kotak euro ni. Ini adalah setup re-entry buy di weekly. Setup re-entry buy di weekly. Bila ada setup re-entry buy di weekly tuan-tuan, bermaksud dalam sphere multi time frame, bila satu time frame yang besar tu ada re-entry buy, time frame yang kecil tu biasa sangat. Saya tak boleh kata setiap kali sebab market ni dia boleh buat macam-macam, tapi bentuk yang selalu berlaku apabila berlaku re-entry buy di weekly, maka di daily tu kita dah boleh kata okey, market hilang volume buy MHV. Dan di taraf lebih kecil akan berlaku setup dia, full structure sebenarnya, yang mana untuk nak memvalidkan re-entry buy di weekly ataupun untuk nak memvalidkan market hilang volume buy di daily, perlu ada bacaan momentum buy. Jadi kalau kita lihat di sini, di weekly memang dah ada bacaan re-entry buy, dan di daily kita dah nampak dia macam, tuan-tuan, bila cara mudah kita nak kenal adakah itu arah Coco Sell atau MHV, sebab kalau kita pegang satu time frame memang masalah. Itulah masalah saya. Masalah pada saya rata-rata, mungkin majority trader BMA, bila dia pegang satu time frame, dia nampak okey arah Coco Sell, tapi dia naik. Sebab bila kita nampak arah Coco Sell, contoh di sini tuan-tuan, jangan lupa tengok time frame besar. Sebab time frame besar adalah yang tepat. Time frame kecil ni memang dia akan mainkan kita. Dan kita nampak re-entry buy di weekly, maka di daily ni adalah market hilang volume buy. Maksudnya tidak ada kekuatan untuk nak jatuh, sebab
candle di daily masih lagi tutup di dalam bibi. Maksud di dalam bibi adalah candle masih lagi belum membuat sebarang bacaan momentum sell. Maksud momentum sell adalah candle yang tutup di luar low BB atau di bawah garisan low BB. Itu cerita dia. Saya harap perdagangan tu tuan-tuan faham. Jadi setakat ni tidak ada. Yang belum ada lagi. Belum. Jadi zone tuan-tuan, zone entry yang saya gunakan adalah zone market long volume, yang mana entry saja apabila saya nampak re-entry buy yang berlaku di weekly, maka zone yang saya entry adalah market long volume. Jadi bila kita lihat weekly re-entry buy, pergi kepada daily, kita tahu ini market long volume buy, maka zone entry tuan-tuan adalah di antara mid BB hingga ke low BB. Tuan-tuan, zone ni besar. Jadi bila besar, kita kena gunakan skill masing-masing untuk nak kenal pasti kat mana zone cantik ya. Itu skill masing-masing. Okey, cikgu. Sebelum tu kenapa tak ada H4 dalam extreme buy? Okey. Ni saya nak masuk ni. Okay. Sebab belum lagi visa sebab dia berkait kait. So sekarang kalau tuan-tuan lihat jadi bila weekly re-entry buy, daily adalah market long volume buy, maka full setup dia atau full structure adalah di 4 jam. Okey, kita nampak kat sini saya menggunakan momentum untuk nak menyatakan bahawa apa yang kita baca itu betul ataupun silap. Sebab yang membatalkan momentum adalah momentum yang berlawanan. Kenapa momentum? Momentum adalah suatu signal yang menyatakan bahawa trend tersebut berterusan. Okey, kita tengok apa yang berlaku di Euro AUD H4. Apa yang kita nampak tuan-tuan kat sini, dah pun ada bacaan candle yang tutup di luar top BB, di atas top BB dan di atas MA50. Ini bacaan-bacaan momentum. Okey. Dan bertanya, bang, ini ada extreme sell. Okey. Saya nak make sure masa nak gunakan masa agak terhad. Okey. Cuma kita kena fikir tuan-tuan apabila dalam BBME dia ada dia berbalik. BBME ni dia tak boleh lagi pada asas dia. Extreme. Market long volume, arah kukuh, re-entry, momentum dan seterusnya. Okey. Apabila kita nampak bacaan re-entry buy di weekly, maksudnya harga sekarang berada kawasan-kawasan yang terendah sepanjang minggu. Saya ulang sekali lagi. Bila kita nampak re-entry buy di weekly, maksudnya harga sekarang candle berada di kawasan yang terendah sepanjang minggu. Minggu. Dalam satu hari akan ada 6 candle 4 jam. Hari kedua akan ada 6 campur 6 12. 12 campur 6 18. 18 6 24. 24, 6, 30. Tuan-tuan, sepanjang minggu tu tuan kena bayangkan ada 30 candle. Tuan-tuan, 30 candle itulah yang akan menyebabkan kita pening. Sangat turun pening. naik. 30 candle tuan-tuan akan nampak, ada ekstrim, tak ada ekstrim, ada arah kukuh, belum ada arah kukuh, ada momentum. Itu yang kita nak clear. Jadi kita kena pandang bird eye view bagi tahu minggu ni di Euro AUD candle berada di kawasan terendah sepanjang minggu. Tu clear. Dan di daily memang kita nampak market long volume buy. Okey, so di 4 jam apa kita nampak tuan sekarang? Kita dah nampak bacaan momentum buy. Ni. Right? Kita nampak bacaan momentum buy dan diturun. Dan kena ingatlah, momentum adalah signal. Yes. Okey. Ramai tahu BBMA. Bila saya tanya apa beza signal dengan setup, dia tak tahu. And yet dia nak masuk dengan tanpa ada floating. Tak boleh. Momentum adalah signal beritahu bahawa bila ada momentum akan ada re-entry. Setup adalah re-entry. Setup adalah MHV setup dan re-entry adalah setup, tempat kita entry. Jadi bila kita nampak bacaan momentum ni tuan-tuan, kita kena decide again bagaimana atau how big yang kita sanggup untuk nak floating. Jadi saya mengambil kira apabila kita nampak bacaan momentum buy di sini tuan-tuan, saya mengambil kira perjalanan daripada garisan top BB di 4 jam. Kena faham? Apakah maksud garisan top BB di 4 jam? Garisan top BB di 4 jam tuan-tuan adalah kawasan-kawasan yang tertinggi untuk hari ini. Dan low BB di 4 jam adalah kawasan-kawasan yang terendah untuk hari ini. Dan ia dipisahkan dengan garisan mid BB. Jadi, untuk hari ini punya entry, menggunakan H4, tempat yang terbaik untuk kita nak entry
adalah di antara garisan mid BB kepada low BB. Saya tak tekankan sangat ekstrim sebab ramai orang menghafal. Hafal lah. Bila menghafal dia tak faham, dia jadi kelang kabut. Dia cakap macam tadi soalan, kalau tak ada ekstrim macam mana? Sebab masing-masing menghafal. Dulu saya pun menghafal Pak Su. Saya hafal ekstrim MHV. Tak ada ekstrim. So macam mana nak kena entry ke? Itu masalah dia. Tapi bila kita faham bahawa garisan top BB di H4 adalah kawasan tertinggi pada hari ini, manakala garisan low BB adalah kawasan terendah pada hari ini di 4 jam, maka kita dah tahu. Kita tahu apa? Bahawa zon untuk entry terbaik pada hari ini adalah di antara garisan mid BB ke low BB. Sebab inilah kawasan market dalam volume buy di 4 jam. Jadi ni zon yang terbaik. Jadi tuan-tuan kalau entry tuan-tuan berada di antara garisan mid BB di H4 dan hingga kawasan tertinggi, nak tak nak tuan-tuan kena bertahan. Tuan-tuan kena ada ketahanan. Apakah ketahanan tersebut? Tuan-tuan kena tahu tuan-tuan sanggup tak untuk menghadapi floating hingga ke kawasan low BB di H4. Kenapa low BB? Sebab jikalau berlaku momentum sell di H4, bermaksud bacaan re-entry buy di weekly terbatal. Kenapa momentum? Kenapa low BB? Sebab low BB tuan-tuan mewakili perjalanan 20 candle. Bila kita bercakap pasal ekstrim cuma perjalanan 5 candle. Lepas tu, kalau satu candle satu hari, 2 candle 2 hari. Ekstrim 5 candle 5 hari. Perjalanan 5 hari. Tetapi BB adalah 20 candle, perjalanan 20 hari. Mana kuat 5 hari dengan 20 hari? Dah tentu 20 hari. Jadi pegang kefahaman tu. Ni kalau menghafal ekstrim semua, tu yang kalang kabut. Itu yang saya tekankan tu sebab saya beritahu cara saya pandang market sedikit berbeza sebab saya nak fahamkan apa garisan tu beritahu. Dia bukan sekadar okey top BB, okey low BB, so what? Tak boleh. Jadi sekarang tuan-tuan, tempat terbaik untuk hari ni entry adalah di 4 jam, iaitu garisan di antara mid dengan low, sebab inilah kawasan-kawasan yang terendah untuk hari ini. Mid H4 ke low BB H4, kawasan terendah. Jadi kalau tuan-tuan nampak ekstrim, semua dah tahu. Selepas ekstrim ada apa? Ada TP wajib. Jadi bagi sesiapa yang sell, bila dia sell bermaksud dia sell based on H4. Saya kata re-entry buy berdasarkan kepada weekly. Jadi saya faham bahawa perjalanan weekly memang masih lagi valid kat situ. Tidak ada sebarang bacaan momentum sell di H4. Sebab jikalau berlaku momentum sell di H4 bermaksud bacaan re-entry buy terbatal dan saya kena sanggup terima loss. Itu sebab macam semalam Cikgu Nonim beritahu, bila kita entry katakan buy, jauh di sudut hati kita, kalau salah macam mana? Kena ada. Jangan kita kata buy sebab orang kata buy, kita pun buy. Habis kalau salah buat apa? Tak tahu. Dah tak boleh. Okay. Kita kena ada contingency plan. Benda tu sangat penting. Sangat penting sebagai trader. Bukan cikgu saya kata buy, kita baca pun buy. Walaupun kata buy, 10 orang tanya, cuma 9 buy 1 sell. Kita pun buy. Macam mana kau tiba-tiba jatuh? Dah panik. Itu sebab setiap trader wajib ada contingency plan. Tak kisah. Yang saya tunjukkan again adalah cara nak baca candle. Jadi perjalanan yang kita nampak ni tuan-tuan di Euro AUD atau di mana-mana lah, ni bentuk Euro AUD, masih lagi dalam keadaan momentum buy di 4 jam dan berada di kawasan re-entry buy. Dan bagi tuan-tuan yang katakan belum lagi entry, kalau katakan nak untuk intraday, zon terbaik entry di 4 jam untuk buy adalah di antara mid dengan low BB. Sebab itulah zon yang terendah untuk hari ini. Itu sebab itu fungsi dia. Jadi bila kita nak go in deep, bagaimana kita nak menjalankan perjalanan seterusnya? Macam biasa waktu selepas lagu ni. Dah pukul 11. Cikgu ni sharp pukul 11 ya. Sharp. Tuhan ya. Nak kejar masa. Okey, baik. Jangan anda rasa saya ada masa untuk pening? Kita rehat dulu. Baik, kita rehat sekejap je. Kemudian kita ambil pair yang daripada anda ataupun pair pilihan daripada cikgu kita. Jangan ke mana-mana, stay tune.
hilang segala derita, hilang-hilangnya cintaku padamu. Aku yang berduka, tak sanggup lagi ku mengingatimu, tak sanggup lagi ku terus merindu potret kasihku. Selalu ku dibiarkan sendirian tanpa belayanmu. Berlalulah segalanya. Jangan pernah engkau biarkan aku selendang yang kau berikan padaku mungkin dapat mengobati luka rindu. Sepening. Baik, Hafi dah okey, dia dah faham maksud. Okey. Yang cikgu cakap tadi, dia kata okey, maksud full setup, tak semestinya ada extreme buy lah. Kan? Okey, cantik. Terima kasih Cikgu Aslan. Saya dah pakai BBMB selama 4 tahun, turun dan naik, tapi cikgu lah yang membuat saya betul-betul faham. Yo. Okey, terima kasih. Satu benda yang saya tak mahu anda terlepas pandang. Okey. Ekstrim, walaupun tak ada di satu time frame, dia akan ada di TF yang lebih kecil. Okey. Okey Hafi. Ni satu ilmu ni. Okey Hafi ya. Ingat ni, dia walaupun tak ada dekat H4, dia boleh ada di H1. Tu bila tuan-tuan guna multi time frame, kita akan nampak ni semuanya pemerhatian, observation. Dia memang ada. Jadi cuma kita nak faham apa maksud garisan tu. Ya. Okey, saya tuan-tuan, apabila saya nampak bacaan momentum buy berlaku di H4 ni, saya dah rasa seronok. Sebab dah ada candle-candle mula cuba merentasi garisan tertinggi untuk hari ini. Dan juga berjaya melepasi ataupun tutup di atas garisan EMA 50. So dia bagi tahu, aku nak naik ni. Macam tu lebih kurang lah. Dan jikalau dia naik, insyaAllah, jikalau dia naik pada minggu ni, sebab possible, besok Rabu, Khamis, Jumaat ada 18 candle lagi. Okay. Tuan-tuan, 18 candle mampu untuk buat bacaan yang cantik untuk minggu ni bagi EA. Jikalau kenaikan berterusan, kita re-entry kan? Tanya, nak TP kat mana Satu juga tu. Satu. Dia nak entry pun risau, nak TP pun risau. Okey. Pada saya, selagi tuan-tuan membuat entry buy menggunakan daily di antara mid dengan low, tu zone dia buy, the one is okay. Kalau tuan-tuan dah nampak candle daily tutup di atas mid BB, okey, saya dah tak ada buy kat situ dah. Okey, dan di manakah kita jangkaan TP? Okey, sekali lagi. Top BB di 4 jam adalah kawasan tertinggi untuk harian atau resisten bagi daily. Baik. Dan jadi bila kita menggunakan 4 jam, kita menggunakan re-entry buy di weekly, maka jangkaan TP ni adalah di re-entry sell di weekly. Jadi bagaimana kita nak tahu kawasan re-entry sell di weekly? Lihat di daily, di manakah kedudukan top BB di daily. Top BB daily tuan-tuan adalah kawasan resisten, kawasan tertinggi untuk minggu ni. Dan di situlah jangkaan untuk kita TP. Jadi setiap minggu, tuan-tuan, asalnya palsu adalah support resistance tu je. Tapi bagaimana kita nak faham menggunakan BB ni sendiri? Palsu, BB ni powerful. Dia bukan sekadar momentum, buy momentum sell. Tak, dia lebih daripada tu. Dia beritahu, ni kawasan TP. Pasal apa? Pasal ni kawasan tertinggi. Jadi bila kita menggunakan daily palsu, jikalau kenaikan berterusan, maka jangkaan TP di mana palsu? Pergi ke daily, pergi kepada top BB, di situlah kawasan-kawasan yang tertinggi untuk minggu ni. Itu sebab menggunakan mid BB, apabila candle berada di bawah mid BB di daily, bermaksud ini kawasan-kawasan terendah untuk minggu Dubai. Cari nama, cari. Tapi bila candle tuan-tuan dah mula tutup atas mid BB, dah. Aku dah nak habis ni. So tak payahlah cari buy. Dah separuh jalan tuan-tuan. Tapi sekarang masih lagi ada. Jadi jikalau kenaikan berterusan, jikalau mungkin besok atau lusa ada candle mula tutup di atas garisan mid BB di daily,
tuan-tuan boleh senyum, boleh senyum. Tunggu. Jikalau momentum H4 berterusan naik, kita boleh jangkakan untuk TP di sekitar top BB. Jikalau tidak ada candle yang tutup atau berjaya sentuh di top BB daily, tuan-tuan, apa maksud dia? Itu adalah bermaksud minggu depan kita sell kat kawasan situ. Kita sell ramai-ramai. Dia dah bagi tahu dah. Berjemaah. Dia dah bagi tahu. Okey. Jikalau tidak ada sebarang candle yang tutup di atas top BB, maka tidak ada bacaan momentum buy. Maka jikalau tidak ada momentum buy, dia akan jadi apa? Market hilang volume sell. Itu je pergerakan dia. Tak ada momentum, MHB. Tak ada momentum buy, MHB sell. Tak ada momentum sell, MHB buy. Sebab MHB adalah candle yang tutup dalam BB. Simple as that. Yep. Sebab dalam BBNB, apa saja candle yang tutup di luar BB akan masuk dan tutup dalam BB. Itulah signal. Itulah signal dia. Itu cerita dia, tuan-tuan. Baik. Sangat menarik. Alright. Okey, sebelum kita pergi pair cikgu, cikgu pair pilihan daripada Thailand ni Bong Dan mungkin di sepadan lah. Ya, dia kata salam Pak Su dan juga Cikgu Lan. I love you guys. Pak Su, sampaikan soalan saya ke Cikgu Lan, apakah momentum di M1 mewelitkan bacaan re-entry M15? 1 ke 15. Satu, tuan-tuan, saya memang tidak fokus kepada tahfidz kecil. Ya, cikgu pun kita pun dah tahu kan. Cikgu semua main dia macam ni, logik macam ni. Saya ambil satu hari lah. Satu hari senang. Kenapa satu hari? Okay, satu hari di mana semua bank yang berinteraksi dengan currency ni, semua ni akan berconnection, berhubung kait satu hari. Maka akan lengkap dalam satu candle daily. Kalau dia kata GBP lemah, so satu hari suju GBP lemah. Jadi macam mana pun kita mesti tahu kedudukan tertinggi atau terendah di daily. Itu paling clear. Setiap hari di manakah kawasan tertinggi dan terendah, di manakah support dan resistance. Okey. Jadi apabila tuan-tuan lihat contohnya candle daily, katakan candle daily, harga berada di paras tertinggi daily, tuan-tuan nak gunakan M1 ke, M5 ke, M15 ke, whatsoever ke, ikutlah kawasan tertinggi daily, cari bacaan sell. Okey. Soalan tadi pasal makcik momentum atau nak validation. Tuan-tuan, bila kita lagi banyak candle, sebenarnya lagi mudah untuk kita nak buat kesilapan. Saya ambil paling simple lah. Saya tak mau kecil sangat M1. Sebab saya tahu ada orang mengejar 1 pip, 2 pip. Saya tahu benda tu. Tapi kita perlukan konsisten. Contoh macam mana? Macam ni lah. Satu hari tuan-tuan dia beri 24 candle. Dia suruh pilih mana terbaik. Tuan-tuan terpaksa memilih yang terbaik satu daripada 24. Itu perlu H1. Okey, kecilkan time frame. H1 pergi kepada M15. 24 darab 2, 48. Lempar kat tuan-tuan. Okey, 48 candle. Pilih mana terbaik. Pening. Akhirnya tuan-tuan, ni pening. itu baru M30. M15 lagi kali dengan 24 darab 4, 96. Faham? Tu logik dia. Apatah lagi M1. Jadi tak salah tuan-tuan gunakan M1, tetapi jikalau harga harian contoh berada di kawasan tertinggi untuk daily, tuan-tuan nak guna M1 pun tak ada masalah. Yang penting zone besar tu memang clear. Tapi kalau berada di tengah-tengah, garis di tengah-tengah kedudukan, yang mana tuan-tuan nampak resistance daily di sini, support daily di sini, harga berada kat sini, tuan-tuan nak ambil peluang M1 ke M5 ke M15, tuan-tuan, di situ tempat yang mana entry tuan-tuan nak win 50-50. Kita kalau nak entry, kita nak menang. Bila nak menang, kita kena mencari tempat yang mana kebarangkalian untuk menang tinggi. 70-30 okey lah. Jadi kalau kawasan tertinggi katakan ni lepas tu, ni candle daily harian. So ini kawasan tertinggi hari ni kawasan terendah hari ni. Jadi tuan-tuan nampak entry harga berada di sini. Dah tentu kebarangkalian untuk sell sangat tinggi. Kalau kita dah tahu tertinggi hari ni kan. Jadi kalau kita nak buy, dah tentu ni kawasan yang peratusan nak menang untuk buy sangat kecil. Saya tuan-tuan, saya tak mencari daily sebab pada saya yang terbaik sepanjang minggu adalah weekly. Jadi kalau saya gunakan daily, saya tahu hari Isnin ni tempat tertinggi. Mungkin hari Selasa diturun, mungkin Rabu dinaik, mungkin Khamis diturun, mungkin Jumaat diturun lagi. Jadi saya ada pilihan. Ada 5 kan? 5. Jadi ada pilihan. Dulu saya memilih, saya macam mana satu dah penat. Tapi sekarang tu saya ambil sebatang weekly.
Kalau berada di sini tempat yang tertinggi, maka sepanjang minggu ni tempat tertinggi. Itu sebab saya pergi kat EA ni, saya nampak di weekly minggu ni tempat terendah minggu ni. So saya parking baik, duduk diam-diam lah. Okey. Parking baik, duduk diam. Tuan-tuan nak masuk M1 pun boleh, tapi mengikut weekly atau mengikut daily, ikut ombak yang besar. Again, trend is your friend. Ya. Benda tu kena clear. Nak masuk TF apa pun tak kisah, tapi tahu support resistant untuk daily sekurang-kurangnya ataupun weekly. Baik. Okey, ni nak ambil pilihan daripada cikgu ataupun daripada... Okey, saya ambil saya sebab saya dah janji tadi pasal untuk GBP. Ya, GBP. GBP. Okey, semalam Cikgu Nonim dah bagi jangkaan dia. Okey, apa yang saya nak kongsikan untuk GBP tuan-tuan, petang tadi saya dah ada membuat entry dan alhamdulillah saya ada tunjukkan dalam saya punya dalam grup. Okey, saya ada satu channel baru. Channel ni tuan-tuan, saya bekerjasama dengan Cikgu Yun. Okey. Yang mana channel ni, dulu channel saya hanya bagi tu bacaan BBMA sahaja, multi time frame sahaja. Sekarang channel ni tuan-tuan, saya kongsikan kefahaman apa yang saya nampak, jangkaan saya nampak dengan bacaan fundamental. Jadi tuan-tuan tak perlu mencari 2-3 channel. Satu channel dia? Satu channel. Ini dia, Yun Nastrio Education Showcase, di mana saya meletakkan saya punya jangkaan daripada sudut teknikal dan Cikgu Yun akan meletakkan bacaannya dari sudut kacamata fundamental. Jadi tuan-tuan dapat 2 in 1. Best. Masuk free. Sekarang kita baru buat dalam masa 2 hari. Alhamdulillah dah 712 member, 700 member dah ada. 2 hari, 3 hari. Alhamdulillah. Dan petang tadi saya tunjukkan bacaan. Saya boleh tunjuk tuan-tuan kat sini. Ni entry saya. Sebelum saya buat entry, saya dah tunjuk dalam bentuk video. Saya beritahu kenapa dan saya entry. Wow. Jadi saya tak macam pop. Saya tak entry lepas. Saya beritahu apa yang saya nak buat sebelum market bergerak, dan ini hasil je lah. Dan alhamdulillah saya pun dah TP tadi lah. Dia dah TP dan sebenarnya simulate GBP. Ni video. Saya hantar 5.23 market petang tadi lah. Adik saya entry petang tadi dan jam 8.36, lebih kurang 3 jam selepas tu saya tunjuk profit. Sebab saya tunjuk dulu sebelum. Saya dah beritahu sebelum. Saya beritahu saya punya bacaan, jangkaan saya untuk GBP, dan alhamdulillah ada sedikit profit, saya dah TP. Dan ni saya nak cerita pasal GBP seterusnya tuan-tuan. Dan kalau kita rujuk di sini, okey, mana GBP saya ni? Okey, senang lagi panjang. GBP tuan-tuan, okey, GBP, JPY, GG. Okey. Apa yang kita nampak ni tuan-tuan? First, tengok minggu ni. Tadi kita nampak Euro AUD kawasan terendah sepanjang minggu. Yep. GJ Pak Su sekarang berada di kawasan tertinggi sepanjang minggu. Itu yang semalam, kalau tuan-tuan perasan, notice Cikgu Nonim beritahu dia lebih pilih untuk nak bearish daripada bullish. Sebab dari sudut kacamata BBMA, sememangnya harga sekarang, paras sekarang adalah berada di zon-zon tertinggi sepanjang minggu. Itu yang saya buy CTP awal. Sebab saya tahu dia retrace. Dia bukan trend besar. Jadi kalau tuan-tuan notice, bila menggunakan weekly sebelah kiri sekali basuh, dia candle seminggu sebatang. Dia tak apa jelas basuh. Dia bagi zone tapi dia tak jelas. Tengok saya besarkan kat sini. Okey. Dia kotak ni basuh. Dia sini. Jadi dia macam saya biasa cerita, tuan-tuan tengok movie gunakan phone, Netflix ataupun tengok movie gunakan pengawayang. Dia feel dia lain. Bila feel lain, keyakinan dia lain. Tu sebab Azu. Jadi saya kecilkan weekly kepada daily. Lepas tu tengok sini. Ni daily. Saya tandakan garisan top BB di daily. Dan saya kira jarak. Katakan daripada sekarang Pak Su, sekitar 143.17, saya kira jarak hingga ke top BB. Bermaksud ada sekitar 88. Ambillah 90. Baik. Bermaksud kebaran kalian untuk dia naik bagi JJ pada minggu ini, dia mampu untuk pergi dalam jarak 90 pip. Tu kita kena tahu. Kenapa 90 pip? Sebab garisan-garisan top BB yang berada di daily adalah merupakan garisan yang tertinggi, menyatakan bahawa itulah kawasan zon tertinggi untuk sepanjang minggu ni.
Jadi satu hari, satu candle, pap, tuan-tuan akan nampak. Dan lepas tu kalau tengok kat sini, garisan hitam ni untuk bibi ni dia makin turun kan? Ya, betul. Maksudnya tuan-tuan, dia makin mengecil. Kenapa mengecil? Tuan-tuan, sebelum munculnya sebaran momentum, bibi akan menguncup atau mengecil. Lepas tu tengok kat sini. Tuan-tuan tengok kat sini tuan-tuan. Ini weekly nampak top bibi dah menguncup? Ya, betul. Okey. Lepas tu nampak low bibi dah menguncup? Dia dah mengecil. Tu tanda ni tuan-tuan, dalam masa beberapa minggu ni akan muncul pergerakan besar. Tu tanda dia. Dan ini adalah candle di time frame weekly. Satu minggu satu candle. Jadi dia lambat lah. Tapi bila dia buat sesuatu tuan-tuan, dia pergi jauh. Jadi benda ni yang saya suka bibi dia beritahu. Dia bila kuncup je, okay, something nak berlaku, something besar. Jadi kalau kita kecilkan time frame, kita pergi kepada daily, bahawa kita nampak candle sekarang Baksu berada di atas garisan di antara mid bibi hingga ke top bibi. Betul. Dan jarak dia besar tuan-tuan. Jarak dia besar, iaitu lebih kurang dalam 150 pip. Jadi tuan-tuan nampak pergerakan 150 pip. Tuan-tuan kena fikir 150 pip ni, kalau tuan-tuan silap entry, boleh floating 150 pip. Tu kena fikir. Jangan fikir untung besar saja. Kena fikir, sanggup ke aku floating sebanyak 150 pip? Tu risiko dia. Apa saya buat adalah, jadi macam tadi yang saya buy. Kenapa saya buy tuan-tuan? Sebab perjalanan untuk hari ni saya nampak adalah, saya pergi kepada 4 jam saya tutup H1 ni. Saya pergi kepada 4 jam. Okey, lepas tu, dan saya lihat garisan low BB tadi. Garisan low BB. Dan kat bawah super betul-betul ada candle merah yang ada echo kat sini kan. Baik. Tuan-tuan, ni bentuk dia. Kalau body kecil, ada echo panjang, dia test ataupun dia berjaya sentuh garisan low BB, itu tempat U-turn. Kenapa U-turn? Ini adalah low BB di low BB di 4 jam tuan-tuan adalah kawasan yang terendah untuk hari ini. Sebab tu saya buy. Tapi kena ingat, untuk bacaan hari ini. Sebab ini adalah market hilang volume buy atau re-entry buy di daily, yang mana full structure-nya di H1. Bacaan H1 tuan-tuan, full structure ni biasanya akan pergerakannya adalah 20 candle, sebab menggunakan momentum buy dimatikan dengan momentum sell. 20 candle H1 adalah lebih kurang dalam 20 jam ataupun 1 hari, yang mana memang hari ni peluang adalah untuk buy. Jadi, peluang dia memang lebih kepada buy. Tu yang saya bagi bacaan petang tadi tu. Baik. Jadi bila dah nampak peluang ni, tuan-tuan nampak kat sini untuk H4 dah ada candle mula berada. Candle ni tuan-tuan ditutup pada pukul 2 pagi nanti. Candle ni mula berada di atas garisan mid BB. Bermaksud di antara mid BB 4 jam hingga ke top BB di 4 jam tuan-tuan, inilah kawasan-kawasan yang tertinggi untuk hari ini. Maksudnya takkan buy kot. Kan? Jadi BB terus beritahu. Jadi kalau kita nak lebih jelas, kita kecilkan time frame. Adakah zon-zon ni dah pun habis untuk naik? Kita pergi pada H1. Okey, saya tanya tuan-tuan, ada nampak bacaan momentum buy? Setakat ni candle pukul 11 malam tidak nampak bacaan momentum buy di H1. Yang nampak adalah bacaan arah kukuh buy. Okey, bila nampak arah kukuh buy, jangan terus terpedaya dengan arah kukuh, sebab arah kukuh selalu mengelirukan. Dia mudah kita terkeliru sebenarnya. Dan kalau saya gunakan H1 kita nampak arah kukuh buy, saya kecilkan kepada H4 tuan-tuan. Sebenarnya di sini keadaan candle pada pukul 11 kita nampak arah kukuh buy, dan di 4 jam ni tuan-tuan dia belum selesai lagi. Candle ni belum selesai. So tak boleh nak digunakan sebagai bacaan lagi, hanya selepas candle H4 selesai pada pukul 2. Jikalau di H1 tuan-tuan tidak ada bacaan momentum buy, dan candle-candle di H4 ni pula ada bacaan arah kukuh buy, di H1 pula cuma arah kukuh buy. Bermaksud tuan-tuan, di daily ni bacaan dia, tuan-tuan nampak kat sini, dia ada nampak di touch garisan 5-10 high. Itu kawasan-kawasan tertinggi untuk hari ni. Memang itulah peluang-peluang untuk sell sebenarnya. Sebenarnya GJ H4 ni dia dah berada atas mid-BB, dia dah berada ini kawasan-kawasan tertinggi untuk hari ni, yang mana di antara garisan mid-BB sampai ke top BB, inilah zon-zon untuk kita nak mencari entry.
Dan macam saya katakan tadi, setiap entry yang kita buat, pastikan kita dah bersedia dengan contingency plan. Bagaimana kalau dia silap? Bagaimana kita nak tahu kalau dia silap? Kita nak tahu kalau dia silap adalah jikalau muncul momentum buy di 4 jam. Dan kalau Pak Su puas betul-betul, saya besarkan tuan-tuan. Tuan-tuan nampak, Pak Su boleh nampak garisan top BB dah menguncuk dan garisan low BB pun dah menguncuk. Baik. Okay. Maksudnya Pak Su, maksudnya jangkaan besok, mungkin besok, sebab besok ada 6 candle H4, mungkin lusa wallahu alam nak muncul bacaan momentum Pak Su. Disebabkan kita tahu bahawa di weekly adalah re-entry sell. Kita pergi balik pada weekly. Tuan-tuan, disebabkan kita tahu bahawa di weekly ada re-entry sell, maka momentum yang kita jangkakan adalah momentum sell. Sebab momentum sell di H4 akan memvalidkan bacaan re-entry sell di weekly. Itu yang saya tunggu, sebab peluang-peluang terbaik minggu ni tuan-tuan untuk DJJ adalah sell. Bagaimana kita nak kecilkan time frame untuk nak supaya floating tu tak besar? Menggunakan H4, lihat di antara garisan di antara top hingga ke mid, inilah zon-zon mencari entry sell. Gunakan ilmu masing-masing, gunakan ilmu tuan-tuan yang ada. BB memberi ruang. BB memberi ruang. Okay. Ini ruang dia, bang. Ni ruang sell, bang. Berapa jarak dia? Mari kita kira. Okey, daripada mid hingga ke top, ambil 50 pip. Ni ruang 50 pip untuk tuan-tuan letakkan sell. Bagaimana nak tahu terbatal? Kalau ada kena tutup di atas top BB, tu terbatal. Selagi tidak ada kena tutup di atas top BB, ni ruang 50 pip tuan-tuan, carilah kawasan sell. Guna ilmu masing-masing. Banyak ilmu tuan-tuan saya tahu, banyak ada. Tapi BB menggunakan, inilah ruang dia. Gunakanlah. Tuan-tuan tak perlu macam mungkin ada ilmu lain nak belajar BBMB. Tak. Guna ilmu tuan-tuan yang betul-betul faham tu. Yang penting tuan-tuan memang dah mahir. Gunakan BB saja, bagi ruang, dan gunakan ilmu tuan-tuan cari entry terbaik. That's all. Itu guna BB. Cuma BB Umar hari ni dia tambah 5-10 untuk nak macam lagi lah. Lagi. Okey, EJ tadi kita dah cerita dah sebenarnya. Ni DJ tanya apa EJ? EG. Sebenarnya EG ni terbalik. Saya nak sentuh sebab saya ambil yang ramai bertanya lah. Saya ambil gold. Sebab dua benda tuan-tuan, bila saya bertanya dekat majority dalam saya punya channel, dua benda dia orang selalu cakap. Majority akan pilih sama ada GG ataupun gold. Ramai peminat dia sebab pergerakan dia pun meriah. Okey, ada yang telah masukkan entry sell pada gold. Sekejap Semalam saya ada bagi bacaan gold, tapi scalping. Sebab saya tunjukkan di H1 untuk bacaan re-entry buy. Sekejap tuan-tuan, saya tengok malam saya ada sepak kat sini. GG. Ni, lepas tu saya beritahu. Saya tunjuk, saya baca re-entry. Dia tulis munculnya momentum buy di M15, validkan re-entry buy di 4 jam. Pada ketika yang saya tunjuk buy tu 15.82 dan sekarang tuan-tuan dah 15.84, dah bermasuk, dia dah naik 120 pip. Dah naik dah. Dan ada bertanya, macam ni kalau saya nak sell? Okey, saya tunjuk bacaan weekly, daily dan juga 4 jam. Dia bertanya, bang, ada tak bacaan sell? Okey tuan-tuan, kalau menggunakan BBMA, saya bagi satu kunci ya. Kalau tak ada benda tu, tak payahlah fokus sell. Apa dia? Pergi kepada 4 jam. That's why saya tunjuk 4 jam Saya tak pakai H1 sebab H1 adalah pergerakan harian. Kenapa 4 jam? 4 jam adalah pergerakan mingguan. Bermulanya 4 jam momentum bermaksud dia bergerak mengikut pergerakan mingguan. Sebab bilangan candle itu je. Satu hari cuma 6 candle di H4. Jadi tak banyak benda dia buat. Alright. Tuan-tuan tengok, selagi di 4 jam ni tuan-tuan, selagi tidak ada bacaan momentum based on sekarang selagi tidak ada bacaan momentum sell, naik tak terbatal. Tuan-tuan nampak kat sini, ni ada bacaan momentum sell. Lepas tu nampak ada candle tutup di luar low BB. Betul. Dia momentum sell. Dan semalam ni ada bacaan momentum buy. Jadi momentum buy ni tuan-tuan membatalkan bacaan momentum sell. So tidak ada, as of now, tidak ada sebarang tanda-tanda untuk gold nak jatuh. Belum Tak ada.
Tak ada. That's why pegang 4 jam. Kalau ada momentum, then standby. Kalau ada bacaan, maknanya kalau contohnya tuan-tuan nak ada contoh nak sell di atas garisan MACD kat sini kan, waktu muncul lepas tu momentum buy kat sini, automatik dah tahu dah segala sell kat sini, tuan-tuan kena terima cut loss. Kau tak boleh terima tuan-tuan, dia punya naik dan naik tak ingat, aduh, itu yang tuan-tuan akan cakap macam saya dululah, kalau lah aku cut loss awal-awal. Tak ada jadi kalau dia kan. Sekarang tak ada kalau. Saya bila muncul bacaan momentum buy, saya dah tahu dah. Kalau jikalau maknanya bila saya ada entry sell, saya tahu saya silap. Saya terima dan saya cut loss dan standby. Sebab bila ada bacaan momentum, dia ada re-entry. Yang saya beritahu semalam itulah re-entry berdasarkan re-entry buy berdasarkan pada momentum yang ada kat sini. Jadi dah nampak jelas lah. Cuma how far dia nak pergi, memang saya tak ada buat bacaan tu. Tapi selagi tidak ada bacaan momentum yang berlawanan, selagi itulah dia akan naik. Dia akan terus naik selagi tak ada momentum yang berlawanan. Jadi sangat menarik. Jadi as of now, bacaan yang saya post malam re-entry buy di 4 jam masih belum terbatal. Sebab momentum kalau kita pergi kepada H1 untuk intraday, pergi H1 tuan-tuan, momentum dia masih berterusan. Ni momentum buy, ni re-entry buy. Ni pun mungkin momentum buy. Kalau dia tutup pukul 12, kalau masih tutup di atas stop BB, terus momentum buy. Jadi pergerakan gold tuan-tuan naik. Harga emas naik. Safe haven, emas safe haven. Dan tuan-tuan, safe haven untuk currency adalah JPY. Saya rasa ramai tahu. Sebab tu Pak Su, kita menunggu PGG untuk terjun. Bila insya-Allah jikalau if GJ jatuh, bermaksud JPY kukuh. Kalau based on JPY, macam biasa Pak Su, saya buka JPY. Okey, saya melihat daily. Okey, tuan-tuan, di CAC JPY ada setup cantik nak terjun, insya-Allah. Check JPY, EJ, GJ. Okey. Lepas tu tengok kat sini di AUD JPY, candle di bawah EMA 50, EMA 50 atas MACD. Ni tuan-tuan, kuat downtrend ni. NZD JPY, EMA atas MACD. CAC JPY tuan-tuan, EMA dah mula berada di atas MACD. Nampak tuan-tuan pertemuan 5-10 high dan MACD dan juga EMA 50 tuan-tuan. Ini setup cun insya-Allah untuk nak terjun. Cantik ni. Jangan dilepaskan. Okay, kebetulan ada depan mata kan, kita pergi ke JPY, saya kecilkan. Bila saya nampak setup ni tuan-tuan, sebab bila buka 6 nampak ada pair yang buat setup cantik, dan saya pergi kepada CAC JPY, saya kecilkan time frame. Apa sebenarnya sedang berlaku? Okey, tuan-tuan nampak apa? Alright. Apa tuan-tuan possible berlaku? Ini merah ni adalah arah kukuh sell, ini adalah re-entry sell, dan EMA 50 baru berada di atas MACD, dan pertemuan 5-10 high dan MACD dan EMA 50 di daily. Tuan-tuan, saya cadangkan tuan-tuan untuk mencari peluang sell bagi Canada JPY. Bagi sesiapa yang sudah mencari lah. Bagi siapa dah ada pair lain, tak ada masalah. Dan bagi sesiapa yang masih trade JPY, semua ni menunjukkan bahawa jangkaan untuk kita nampak JPY insya-Allah semakin kukuh. Kita menunggu jatuhan besar bagi pair yang ada JPY. Dan itu sebab di GJ saya menunggu peluang sell. Sebab kalau tuan-tuan lihat, sebenarnya Pak Su, kalau tengok di sini, kalau tahu kekuatan kan, buka semua daily, Pak Su nampak EMA 50 ni berada atas MACD kan. Bermaksud dia dah pergi dulu. Okey. Itu untuk AJ, untuk NJ EMA 50 atas MACD. Dia dah pergi dulu. CAC JPY baru atas EMA, baru dalam MACD. EMA 50 atas MACD. Dia baru. CAC JPY EMA bawah MACD. Mana dia belum lagi. EJ EMA 50 dah atas MACD. Dia dah bergerak. Tuan-tuan, Pak Su cuba tengok betul-betul. CAC JPY dan GBP JPY EMA 50 masih berada di bawah MACD. Bermaksud dia masih berada di kawasan-kawasan tertinggi. 4 pair dah pergi.
2 belum lagi. 4 dah pergi. Tu sebab saya suka guna 6 kotak 6 ni. kotak, ya. Dia bagi tahu, siapa dah pergi dulu? Tuan-tuan, yang dah pergi dulu biarkan dia pergi. Ada yang mengikut. Yang mengikut tu saya entry. Kita cari yang kemudian. So ini saya rasa mungkin tuan-tuan boleh jadikan sebagai panduan dalam mana-mana pair tuan-tuan nak trade. Biarkan yang sebab dalam 6 tu mesti ada yang pergi dulu. Bila dah pergi dulu kita nampak okey, kekuatan dah ada. Kita cari entry pada pair yang baru nak bergerak. Tu sebab saya tak memilih pair. Saya tengok currency tu keseluruhan. Siapa yang pergi dulu, okey, relax, confirmation dah ada, saya cari yang belakang-belakang tu. Alright, so dah 11.31. Saya kata setakat inilah perkongsian untuk malam ni. Moga tuan-tuan mendapat sedikit pengetahuan, tak banyak pun, sikit pun jadilah. Tuan-tuan boleh gunakan. Moga-moga tuan-tuan boleh profit. Dan jika profit, jangan lupa kongsikan kefahaman ni pada kawan-kawan lain. Itu sangat perlu. Bila kita kongsi tuan-tuan, InsyaAllah Allah akan bagi kita kefahaman. Bila dapat kefahaman, dapat keyakinan, kita akan rasa relax bila kita nak trade. Jadi kongsikan. Jangan duk risau. Dan bagi sebelum terlupa, bagi yang masih bertanya untuk kelas saya, InsyaAllah Sabtu ni saya buat di Prima Sarjana Kajang. Sabtu daripada pukul 10 pagi hingga 5 petang. Nak tanyalah. Saya bagi satu ruang dalam grup saya, list down all the question. Pertanyaan. InsyaAllah saya akan ambil satu sesi soal jawab. Right. Okey, ribuan terima kasih cikgu di atas perkongsian yang sangat menarik. Kepada anda semua di luar sana yang sama-sama memberikan sokongan, dan saya mengharapkan anda supaya akan terus mendapat tip-tip yang menarik, panduan-panduan yang menarik daripada Cikgu Aslan, dan anda manfaatkan untuk diri anda dan juga rakan-rakan di luar sana. Esok kita akan bersama dengan SM Malaysia. Saya tak ingatlah saya dengan siapa. Kemudian kita ada bicara fundamental bersama dengan Yun CTC. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, jumpa lagi